اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا واسعا حلالا. وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله الثالثة أن من أطاع الرسول وحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله. Kita uti di masalah yang tiga. Makna dia dia taat Rasulullah dan iman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mesti dia kena mualah. Mualah ni la yajuz lahu mualah, dia tak boleh buat baik dan tak boleh kasih orang seteru dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan seteru dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu cara umum masalah Imam Ahmad Muhammad bin Wahab sebut dalam kitab Al-Usul Thalathah. Lepas tu kita mari bagi cara-cara dia. Yang masalah ni tak boleh ambil dengan cara umum gini. Kalau ambil cara umum ni salah. Bizat khasah kalau kita duduk dalam negeri bukan negeri Islam seperti kita ni, lah ni dah seperti Thailand, dia masuk dalam aqaliyah muslimah. Kita kena beringat sikit masalah ni, kena tahu cara-cara bagi dia baru kita boleh guna masalah ni dengan cara betul. Kalau kita kecek minggu lepas kita bagi orang bukan Islam, orang asing ni, ya dua jenis. Satu kufar asliyun, dua kufar murtad. Kufar asli ni maksud dia di wanak dia lagi, dia kecil halus tu dia duduk dalam agama kafir dah. Murtad ni dia duduk dalam agama Islam, lepas tu dia mari murtad. Baru mari murtad dalam 20 umur 30 40 baru jadi kafir. Tu panggil murtad. Kufar asli ni dia ada dalam 4-5 jenis semua. Satu kita sebut dah. Kufar asli ni bagi dua. Satu kufar harbi. Kufar orang Islam seteru, orang perang panggil dah. Dua orang muslim. Muslim ni orang baik. Orang tak buat jahat kita. Kita bagi dua. Kufar asli ni bagi dua. Harbi dengan muslim. Muslim nak baik, duduk dengan kita baik, duduk dengan kita, tak buat jahat kita jual beli dengan dia, kita kerja dengan dia, tu panggil muslim. Muharbi ni kita duk perang dengan dia, duk dengan hak perang. Supaya Yahudi dengan Palestin ni panggil harbi tu. Yahudi dengan Palestin panggil harbi. Ya, hak harbi ni kita cara kita nak amal dia saya sebut dah. Satu kita hajak ya, belum kita nak perang dengan dia, nak seteru dengan dia tu kita ada 3 jakah, 3 khatawat. Satu kita kena hajak masuk Islam, dakwah ila Islam awalan. Tu mula-mula. Ajak masuk Islam, kalau dia terima alhamdulillah jadi ikhwah kita. Dua, kalau kita hajak dia tak masuk Islam, kita pergi perang dengan dia. Tapi belum kita nak perang tu, kita hajak dia tu beri pasi, beri jizyah kita dulu. Untuk kita buti perang dengan dia, lepas tu kita jamin aman dia. Kita jaga aman dia. Tu syarat bagi untuk jizyah tu, untuk kita nak beri aman dia, kita jaga aman dia. Yang tiga, tak terima jizyah, tak terima pasi. Akhir syekh, kita perang dengan dia lah. Tapi Nabi SAW bagi. Belum nak perang tu, ada adab pula. Adab belum perang, adab tengah perang, adab lepas perang. Tu Islam subhanallah, dia bagi. Walaupun kita duk perang dengan dia pun ada akhlak juga. Okay, saja nak perang-perang tak. Ya kerana apa? Kerana tujuan Rasulullah SAW nak pergi perang dengan fak-fak seteru dia tu bukan tujuan nak bunuh dia, nak mati dia. Tak. Nak baca darah dia, tak. Tu bukan tujuan dia. Tujuan dia nak pergi buka negeri ni untuk nak sapa Islam. Kerana negeri ni kalau kita tak pergi perang dengan dia tak buka. Kita nak pergi dakwah dia tak sapa kerana dia seteru dengan kita. Lepas tu kita nak pergi dakwah dia ke mana? Cara kena pergi buka. Kena pergi perang, buka negeri ni barulah kita boleh dakwahnya. Sebab tu tujuan Rasulullah SAW perang tu bukan tujuan nak bunuh. Bukan nak bunuh dak. Sebab tu Allah SWT sebut waqatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakunu ad-dinu kulluhu lillah.
Terperai kerana apa? Takut jadi fitnah. Fitnah apa? Fitnah syirik, kufur. Itu fitnah. Lepas tu, wa yakunu ad-dinu kulluhu lillah. Agama semua ni agama Allah Subhanahu Wa Taala. Fa in intahu, kalau dia buti, dah. Apa dia tak perai kita, fa innallaha bima ya'maluna basir. Ayat lagi, wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum. Kita perai dengan orang nak lawan kita, isteri kita. Wala ta'tadu, tak boleh zalim. Fa innallaha la yuhibbul mu'tadin. Ulama atau i'tidal sini al-qatl. Qatl syigar sin, budak haluh, qatl orang tua, bunuh orang tua, bunuh apa-apa tu masuk dalam i'tidal. Jadi tujuan perang ni kerana nak bersapa agama, bukan kerana nak bunuh dak, bukan tu tujuan. Sebab tu jadi ada adab belum perang ni kita kena dengar kalau ada bunyi ada orang bel dalam negeri hak kita nak pergi perang tu, kita tak boleh pergi perang dia. Lepas tu nak Nabi sallallahu alaihi wasallam larang tahu kita ni pergi perang lek malam-malam kemudian mudah tidur. Apa tu Nabi wasiat jangan nak bunuh ni, jangan nak bunuh orang tua, jangan nak bunuh budak, jangan nak bunuh apa-apa, jangan nak utuh ummah, jangan nak bakar orang kayu, jangan banyak perkara pasal dalam 10 perkara. Tu dalil kata bukan tujuan nak bunuh dak. Tujuan nak sapa Islam. Dalam masa perang pun, masa perang tengah-tengah perang tu ada wasiat banyak, jangan duk bunuh orang hak tak lawan kita, orang tua jangan bunuh, orang duk lari dah masuk dalam awak-awak hak apa ni ibadat hak ya tu. Masuk lewat ya tu lari takut perang jangan bunuh dia, orang tak berdaya dah jangan bunuh dia, orang suruh diri jangan bunuh dia. Jadi banyak perkara Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh. Lepas perang apa tu bagi pula asra pula. Bagi tak bunuh hak setuju turut benar Nabi bunuh. Hak tak setuju tu boleh ada tukar dengan hak dia. Kita ambil hak asra hak di dia tu tukar kita. Atau Nabi sallallahu alaihi wasallam lepas tak nak minta gapo. Kerana tengok ada orang juga dah. Oleh hak Nabi iman tu nak lepas tu waktu masuk Islam mula kita tengok akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam molek. Tu cara kita nak ta'amul dengan kufar, orang kafir hak seteru. Yang dua, jenis yang dua ni hak muslim. Hak muslim ni hak bukan hak seteru, hak baik. Hak doa kita dah. Ya bagi pak semua hak muslim ni. Satu ahlu zimmah. Ahlu zimmah ni bui pasi kita, dia duduk negeri lain, kita pergi serang negeri dia, kita benar misal, dia tak saya masuk Islam, lepas tu dia nak duduk tempat dia, nak kerja tempat dia, nak menanam tempat dia, tapi dia jamin nak bui pasi kita untuk kita jaga dia. Itu panggil ahlu zimmah. Ahlu zimmah ni dia bui pasi kita. Fak dua, fak muahad. Fak muahad ni belum kita nak perang dengan negeri lain, dia ada janji sama negeri tu. Negeri sama negeri Islam dengan negeri kafir. Yang janji masalah 10 tahun atau 3 tahun, 5 tahun, dia tak pergi duduk baik. Itu panggil muahad. Fak dia ni duduk negeri lain kak. Jadi fak zimmi dengan muahad ni duduk negeri dia. Bukan duduk pak kita dah. Pak kita dah. Yang tiga musta'man. Musta'man ni fak kafir mari masuk negeri kita dengan cara minta aman sama kita. Kalau kita kira lah ni sebab wisah. Fak kafir masuk negeri Islam, masuk Saudi masalah. Masuk Saudi masuk dengan wisah. Hak tu panggil musta'man. Hak ni mari duduk negeri kita. Tapi mari duduk dengan negeri kita ada masa lah. Ada sebulan, 2 bulan, ada 3 bulan, sehari 2 hari. Mari hijau, mari ngaji, mari nego, mari makan angin. Tu masuk dalam musta'man belakang. Yang keempat, dia panggil al-mustautin. Mustautin ni, orang kafir yang ada bak negeri hak Islam. Masalah Malaysia. Negeri Islam, Indonesia, negeri Islam. Negeri dia Islam, hukum Islam. Tapi ada orang Indo kafir, ada bak Indo lah. Dia kafir. Dia duduk dalam negeri Islam. Itu dipanggil mustautin. Fak ni cara nak muamalat dia ada 4 kaedah saya sebut tu. 4 qawaid. Satu kaedah kata la tajuzul muwalatul qalbiyah ma'a ghairil muslim min hubbihim wa mawaddatihim. Nanti saya tulis dah. Untuk kasfi boleh orang panggil. Boleh balik masa sia. Kaedah 1. Kaedah ula. La tajuz muwalat al-qalbiyah ma'a al-muslim min hubbihim wa mawaddatihim.
Ya hak ni ya sakut oleh hati. Kasih kita dia adalah hati kita. Itu maksud dia. Qala la tajuzul mawadatul qalbiyah ma'al muslim min hubbihi mawaddatihi. Kita tak boleh kasih dia dalam hati kita. Hak dalam kasih ni, hak muadah ni bagi dua dah. Satu mualah kufriyah. Kalau kita kasih ada dalam hati kita ni jadi kafir. Nasallahu salamul afiyah hukum dia. Dua mualah ghair kufriyah. Kita kasih dia tapi tak jadi kafir. Dia masuk hukum ni hukum makruh atau hukum benda tak molek. Tak masuk dalam kamal matlub. Hak mualah kufri ni kalau kita i'tiqadlah hati kita kata dia agama dia tu betul. Sebab tu aku kasih dia tu. Tu saya bagi dah tulis dah. Mualat al-qalbiyah ala qismain. Mualat kufriyah hiya ma tata'allaq bi hubbi dinihim wa asyak fi din Islam. Kalau kita kasih dia, lepas tu tengok dalam hati kita kata agama dia ni lebih baik pada agama kita, lebih molek pada agama kita. Atau kita dok kata agama dia supaya agama kita. Ambil tu aku kasih dia tu. Tak boleh kita tak boleh pecah belah sama kita kena kasih sama bukan agama kita. Apa ya kerana agama tu supaya kata. Tu hak tak sih. Hak tu kasih sakut dengan akidah, hak tu hak punah. Sebab tu Allah Subhanahu taala sebut ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah. Orang beriman jangan buat baik dengan orang seteru, jangan nak kasih dalam hati orang seteru. Kerana apa? Dia kata sini wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq. Apa dia kufur? Apa dia tak benar, tak terima benar hak betul. Yukhrijuna rasula wa iyyakum. Dah hambak kamu lagi buat jahat kok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak tu Allah Subhanahu taala lagi. Hak tu sakut dengan apa? Sakut dengan akidahnya. Faham silap dah. Hak kasih dia hanga kita kasih agama dia hanga benci Islam atau kita tak support agama dia dengan agama Islam, tu siapa jadi hukum kufur. Nasallahu salamul afiyah. Yang dua, mualah qalbiyah, kasih hati. Tapi kasih bukan sakut dengan agama. Kasih sakut dengan akhlak dia, kasih sakut dengan kerja-kerja dia, kasih sakut dengan dia pandai main bola misalnya, kasih sakut pandai dia apa ni, dia bijak lukis, dia bijak ngaji, jadi tak sakut dengan agama, sakut dengan peribadi dia atau sakut dengan syakhsiyah jiwa dia. Hak tu jadi makruh. Tak siapa kufur tapi jadi makruh. Kerana apa? Kerana kita kasih bukan orang Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Iman kita tak sempurna, maka kita kena suka kasih sama puak-puak ikhwah kita. Hak tu kaedah yang satu. Saya nak tulis mualat ghair kufriyah wa hiya ma tata'allaq bil i'jab bi syakhsiyah al-kafir. Dua. Kaedah yang dua, la tajuz al-mudahanah ma'a ghairil muslim. Mudahanah ni maksud apa? Maksud kita pergi hasanilah hati tak nampak dah, hasanilah hati. Mualat qalbiyah, mualat ni sakut hati. Dia tak tahu, dia tak nampak. Hak ni zahir. Mudahanah ni zahir. Kita muamalah dengan orang kafir, lepas tu kita tinggal akidah kita tanazul akidah kita. Kerana kita nak uya baik dengan kita. Itu panggil mudahanah. Mudahanah ni makna dia at-ta'amul ma'a ghair al-muslim ala hisab at-tanazul an al-aqidah. Panggil mudahanah. Ini mualah sakit dengan paut dengan hati dah. Sakit paut dengan hati dah. Amma mudahanah ni sakut paut dengan muamalah kita. Zahir ni zahir. Nampak. Ni masalah kalau dia ajak kita pergi raya tahun baru. Raya tahun baru dia sakut paut dengan syirik. Dengan apa ni kufur hak Isa. Dia kata
Isa ni anak Allah Subhanahu taala. Ni sakut dengan akidah dia. Ya ajak kita pergi raya ya, kita tak boleh pergi lah sini. Kalau kita pergi jadi masuk dalam mudahanah. Sebab tu Allah Subhanahu taala kata waddu law tudhinu yudhinu. Hak ni ayat ni Allah Subhanahu taala khitab pada apa ni? Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mun jangan dia buat baik ngah. Kok kafir hang nak tinggal akidah mun. Ya muja ya ta. Payu dikinu kau muja. Sebab tu ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum agamamu cara agamamu, akidahmu cara agamamu. Tapi aku sayang kamu. Aku sayang kamu tapi jangan benar akidah. Aku tak tanazul. Itu makna al-mudahanah. 3. Kaedah yang 3. Saya tulis. Boleh taswib balik. 3 ni iaitu tajuzu musahabat al-kafir in kana qariban lahu kal walidain. Musahabah ni maksud musahabah saing 24 jam. Saing banyak jam duduk dengan dia seumur. Itu panggil musahabah. Musahabah ni bermakna mulazamah. Duduk seumur. Makan kali, naik motor kali, tidur kali, duduk rumah sekali. Itu panggil musahabah. Ya bukan Aisyah kan, Aisyah tak suka. Musahabah ni ya saing hak 4 kali. Itu maksud musahabah. Sini Nabi sallallahu apa ni kaedah ni dia tahu kita musahabah malaikat apa? Malaikat orang kafir ni waris kita. Ayah kita, mak kita, kakak kita, adik kita, doa kita. Itu tak apa nak musahabah kerana doa kita. Lepas tu kita kena muamalah yang molek lah. Masalah isu kita beli, kita pergi. Mak kita suruh pergi hospital, kita pergi. Tapi jangan sakut dengan akidah. Hak mudahanah ni tak boleh. Walaupun dengan mak tak boleh. Hak mak dengan mak ni, gapo-gapo ya suruh. Wa in jahadaka ala alla an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tutihhuma wa sahibhuma fid dunya ma'rufah. Kalau dia hajak, ya mujahadah. Mak kita hak kafir tu mujahadah hajak kita ni ikut dia. Jadi kita ikut akidah dia. Kita ni kenal kafir, kita suka hak kafir ni, jangan turut dia kata. Tapi kata apa? Wasahibhuma fid dunya ma'rufah. Boleh kita nak musahabah dengan cara ma'ruf, dengan cara molek, dengan cara baik. Dia suruh kita pergi beli, kita pergi beli. Kalau suruh kita pergi beli tokong masalah, dia nak sembah tu tak boleh lah. Sakut dengan akidah. Dia suruh pergi beli makan, kita pergi beli. Kalau suruh beli arak, kita tak beli. Kerana arak benar haram. Suruh beli khanzir, kita tak beli babi masalah. Kerana benar haram. Kita kena bagi cara kita muamalah tu benar haram, kita tak ikut dia. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Kalau benar molek baik dia suruh tu kita ikut dia, lepas tu kita tidur duduk dengan dia, duduk kali dengan dia, makan dengan dia tak apa. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis la tusahib illa mu'min wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Nabi kata jangan bersaing malaikat orang berjuruh. La tusahib illa mu'min, orang mukmin. Wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Makan masa muda makan tu makan dengan orang bertakwa, orang taqi. Jadi kita Rasulullah SAW suruh kita saing, pilih saing. Kerana saing ni satu sebab kita berjuruh atau tak berjuruh. Pada Nabi SAW al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Kita tengok agama, pia-pia kita tengok akid apa ni? Saing dia. Kalau saing dia berjuruh, ya berjuruh. Kalau saya tak juruh, dia pun tak juruh. Sebab tu hadis besar la tusahib illa mu'minan. Kaedah yang 4, tajuzul mu'ayashah ma'a ghairil muslim fil umur ad-dunyawiyah. Kita nak muamalah dengan gapo-gapo sakut paut dengan tak sakut dengan akidah, sakut dengan muamalah duniawi, hak benar-benar hak kita sepuluh jual masalah. Kita jual beli dengan dia. Boleh kita nak beli tanah dia, boleh dia beli tanah kita, boleh. Yang mari hadiah kita. Hadiah tapi tak sakut dengan benar haram, tak sakut dengan benar syirik. Wi hadiah masalah mari kalah kita, wi kitab kita, wi benar makan hak halal. Kita boleh terima hadiah dia. Kita wi hadiah. Boleh. Dia duk kerja kita, dia naik kereta kita naik kereta dia, dia naik motor kita naik motor dia. Boleh. Tak ada muskilah sini. Hak ni panggil muasyah. Kadang-kadang Nabi duduk di Madinah tu, dia jual beli dengan Yahudi.
dia butai sama Yahudi. Yahudi hajak orang makan rumah. Yahudiah tu hajak orang makan. Dakwah Nabi. Suruh makan nak makan rumah. Rumah dia makan kambing deh. Dia buh kambing racun dia kambing tu. Satu sebab Nabi mati. Nabi pergi makan. Jadi Nabi pergi ziarah satu khodeh budak halus tu Yahudi, ulam Yahudi. Nabi pergi ziarah dia, dia demam. Nabi mai dakwah masuk Islam. Jadi banyak perkara muamalah Nabi buat dalam duduk di Madinah tu, ada muamalah banyak dengan orang kafir, tak ada muskilah, tak ada penhak kalau bukan sakut dengan akidah. Kalau sakut akidah, selalu dah Nabi lari dan Quran lari. Tu kaedah dengan kita nak muamalah dengan orang kafir bukan seteru, musalim. Akhir kali dia panggil apa? Orang kafir murtad. Kafir murtad ni cara dia lagu mana? Cara dia ni satu, kita hajak dia masuk Islam mula. Satu-satu. Hajak dia masuk Islam mula. Dia tak say. Dia tak say, kita tengok sebab apa dia tak say. Dia masuk Islam mula. Boleh ada dia ada syubhah. Dia ada takwil. Dia tak tahu, dia jahil. Kalau dia ada syubhah, dia takwil, dia ada jahil, kita kena ketuah yang dua, jakah yang dua, kita kena hajar dia. Kena hajar dia tahu. Kena syubhah dia tu, kita kita balas syubhah dia tu, dia tahu atau benar ni, benar salah. Kita hajar dah, tapi bukan syubhah dah. Nyajar tak safe. Kalau dia duduk bawah agama, bawah negeri, dia duduk bawah negeri Islam, hakim, dia kena hukum lepas pergi mahkamah. Lepas pergi mahkamah, hakim kena hukum, suruh bunuh. Itu kalau negeri Islam. Kalau negeri bukan Islam, tak boleh lah. Kerana negeri, kita kena tunggu negeri. Kalau negeri bukan Islam ni, tak ada hukum kata kalau tukar agama nak bunuh, dia tak ada. Atau nak lepas surah dari Allah SWT. Surah Tuhan. Surah Tuhan lah. Lepas tu kita tak boleh hukum. Kita tak boleh hukum tadi dia kafir. Malaikat kita kena dengar. Ulama' panggil takfir mu'ayyan ni. Kita nak takak dulu. Kena yakin. Dia yakin kata dia ni sungguh. Tak semaya. Masalah ayat sungguh. Dia duk maki Allah. Duk maki Rasulullah SAW. Lepas tu kita sendiri tak boleh hukum kata dia kafir. Kita kena majlis. Pak kita masalah majlis kena hukum. Karena apa? Kalau kita buat hukum lagu ni, jadi pecah belah sama kita. Karena apa? Kalau kita hukum kafir, dia banyak kesel lepas tu. Satu, dia tak boleh kubur kita. Kita nak ramuh dalam kubur sini, tak boleh. Dia kena tolak perempuan dia dah. Tak boleh makan saka. Banyak cara tak boleh buat tu kerana dia tak boleh duduk dengan Islam. Kerana apa? Kerana dia kafir. Lepas dia ada rumah tak boleh. Bini dia kena tolak. Jadi banyak cara. Sebab tu kita kena hukum ni kena majlis hukum. Atau kalau bukan negeri lain, dia qadi hukum. Ni semualah. Cara-cara nak muamalah pakai kafir, semua kaedah saya sebut sini. InsyaAllah antum tulis. Lepas tu saya bakal nanti ngajar masa depan insyaAllah. Kita pergi pada qaul al-musannif rahimahullah. I'lam arsyadakallahu li ta'atihi anna al-hanafiyyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Sini ulama kata sini mulai kitab Thalathatul Usul. Huna tabda' risalah Thalathatul Usul. Sini baru mulai. Hak kita ngaji hak lepas dah tu, hak tu setengah ulama kata pelajar Imam Muhammad bin Wahab tu mari tambah dalam kitab Thalathatul Usul jadi masail hak 3, masail hak 4 dia mau tambah. Karena dia mau nampak apa ni munasabah dekat-dekat dengan usul salasah nak meh-meh dia mau tambah jadi satu kitab. Sebab tu setengah ulama kata al-masail al-arba'ah wal masail al-thalathah wal usul al-thalathah. Duk kali. Mulai usul al-thalathah ambil di sini. I'lam arsyadakallah li ta'atihi. Sini mulai.
Qaulu al-musannif rahimahullah, i'lam. Sebab apa ulama? Banyaklah kalau kita baca kitab fiqh, kitab akidah yang mulai ingat i'lam. Biar tahu. Mas sebab min istikhdam ulama kalimat i'lam. Sebab apa ulama mulai kitab dia sebut i'lam. Hafizakallah, i'lam, rahimakallah, i'lam, arsyadakallah. Man ya'rif al-jawab? Kalau kita tengok apa-apa ada i'lam enggak dah? Masalah yang 3 i'lam, ni masalah usul salasah i'lam enggak? Dia sebut dengan yang mulai ingat i'lam. I'lam ni ketahuilah. Fi'il amr min al-ilm. Orang pelajar ni tahu tik ni. Makna i'lam. طيب. الجواب. Ulama kata min bab at-tanbih wa has as-sami' ala an yusghi lima sayaquluhu al-muallif. Min bab at-tanbih. Anawi kita ingat, kita jaga, kita dengar molek gapo hak yang nak sebut ni. Ya supo Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi lagu tu kak ya meh soal. Meh soal sini. Nabi boyo kece dia tanya, atadrun mal ghibah? Ma akbarul kabair? Ya ada panggil ngajar tu ala unabbiukum bi akbar kabair. Boleh dah aku nak beritahu kamu gapo-gapo penuh maksiat yang besar. Jadi orang pati sini pun i'lam kita duk dia apa panggil i'lam. Kita gapo yang suruh kita dengar ni. Suruh kita wati ni. Tu uslub ulama dulu itu. Tu faedah ya dah. Min bab at-tanbih wa hassu as-sami' ala an yusghi lima sayuqalu aw lima sayaquluhu al-muallif. Arsyadakallah. Ini kata arsyadakallah. Dia ingat kaedah sini. Ustawi kaedah minggu lepas dah. Uslub bahasa Arab. Dia guna uslub ni, lepas tu dia nak menggalain. Man ya'rif? Ma hadha al-uslub? طيب القاعدة تقول هذه جملة خبرية فعلية يراد بها الطلب. Ya sungguh benar ni ya jumlah ni ya mulai dengan fi'il madhi. Kalau fi'il madhi ya khabar. Ya bukan minta, bukan talab. Masalah khabar dah khabar. Kita beri khabar tapi dalam khabar kita tu kita nak suruh buat. Itu panggil jumlah khabariyah yuradu biha al-insya' atau yuradu biha at-talab. Sini kita doawi dia tapi kita nak gapo? Kita nak dia tu ikut. Nah, masalah rahimakallah. Kita doawi rahmat dia tapi kita nak dia cari rahmat Allah Subhanahu taala tu. Cari sebab rahmat. Nanti panggil kita beri khabar tapi dalam hak beri khabar tu kita nak minta juga. Masalah kita dengan anak kita. Kita yak dia Muhammad tu anak jiran kita masya-Allah bijak apa Quran, apa hadis. Kita ayat kita dia. Tapi dalam kita tu kita nak gapo? Kita nak hafal Quran tu. Ya, apa hadis tu. Itu maksud jumlah khabariyah yuradu biha al-insya' atau yuradu biha at-talab. Sini pun lagu tu juga. Muallif dia doa kita tapi maksud dia nak kita buat tak benar hak ayat nak tu. Gapo ayat nak? Ar-rushd. Apa makna ar-rushd? Al-istiqamah ala al-haq wa al-hidayah ila shawab. Mana harus kita duk tetap, kita duk istiqamah dalam benar-benar molek dan kita minta sama Allah Subhanahu taala dia tunjuk kita benar betul. Di mana harus dua perkara dah. Kita diri, kita duk istiqamah dalam benar molek. Dua, kita minta sama Allah Subhanahu taala tu kita kena jalan betul. Itu mana al-rushd. طيب يقول المؤلف رحمه الله
i'lam arsyadakallah li ta'atihi. Sini ya doa kita ni ikut agama dan apa ni Allah Subhanahu taala suruh kita dengan cara betul, dengan cara sunat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi'l al-awamir wa ijtinab an-nawahi. Kita buat benda Allah Subhanahu taala suruh dan kita jauh pada Allah Subhanahu taala larang. Lalu kalau kita nak taat kita atau ibadat kita betul dengan sunat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ada ni cara lah. Ni cara semua. Kita sebut dah biar ingat tak? Biar boleh sebut mula. Kita nak ibadat kita tu ikut sunat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ada ni cara semua. Man yatadhakkar yadhkiruna. Satu sebab. Naam, ahsan ya. Tasfih. Satu as-sabab. Okey, kita tengok sebab ni sebab hak syar'i ke tak. Kalau tak sebab syar'i, tak tiba. Dua Jins. Al-jins, jenis ya, kita kena tengok jenis hak Nabi suruh ke tak. Kalau Nabi tak suruh, kita tak boleh guna jenis ni. Ya sebab ya ibadat ya bagi dua. Ibadat cara umum, ibadat cara khusus. Hak umum tu tak apa. Hak tak boleh, hak khusus tu. Ibadat zakat fitri khah. Zakat apa ni al-udhiyah dah. Udhiyah tu kita nak melah. Udhiyah tu ada jenis kau. Tu tak boleh, kita kena turut ikut jenis. Tiga bilangnya Ustaz adat. Al-qadar atau al-adad. Al-qadar atau al-adad qadar. Sini ya ibadat yang bagi dua. Ibadat ma'qul al-makna, ibadat ghair ma'qul makna. Ibadat ma'qul makna ni ada rahsia. Kita boleh cari rahsia dia. Kita boleh tahu rahsia dia. Boleh tahu hikmat tujuan. Hak tu kita boleh guna akal kita boleh cari maqasid syariah. Tapi setengah-setengah ibadat ni ghair ma'qul makna. Kita tak boleh nak cari hikmat dia, tak tahu nak hikmat Allah Subhanahu taala. Apa yang buat lagu tu kita tak boleh tanya, tak tahu. Sebab galik ya sakut pau dengan akal. Semaya zuhur 4 rakaat. Apa 4 rakaat kena tak 2 rakaat, tak boleh tanya ke tu kerana ghair ma'qul makna. Tak boleh tahu. Tak makul, tak boleh tahu rahsia. Gapo rahsia buat apa 4 2 tak tahu. Waktu dipanggil, waktu kena ikut qadar. 3 4 Kaifiyah. Al-kaifiyah. Ahsan. Kaifiyah. Kaifiyah. Allah Subhanahu taala dah kita cara semaya. Kaifiyah ni cara-cara. Cara semaya lagu mana? Kita tak boleh nak tambah. Nak pergi hak rakaat. Tambah 5 ni. Sujud jadi 7, 8 tak boleh. Ini kaifiyah hak tahajud. Tapi setengah-setengah ibadat Allah SWT dan Rasulullah SAW ya yang cara umum zikir atau zikir tak ada kaifiyah. Lagi zikir. Tapi tengah-tengah tempat zikir ada kaifiyah ya. Masalah masuk bilik air yang ada kaifiyah yang mana kena baca lagu ni. Tak boleh kita nak baca orang lain. Kerana dia tak dah kaifiyah ya. Lagi baca surah Fatihah masalah. Masuk bilik air baca surah Fatihah. Itu tak masuk dengan hak Nabi suruh lah. Nabi suruh baca doa lain. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthil khaba'ith. Lagi baca Fatihah. Sakit perut. Sakit perut baca surah Fatihah. Siang kau. Fatihah panjang. Punah dah. Habis tu kita kena nak ikut sunat Nabi SAW. 5 Zaman. Ahsan masa. Kena tengok masa. Allah SWT tak masa zuhur lagu mana asar kena ikut. So akhir syait Makan. Tempat kita kena tengok kau. Haji Arafah. Di haji tempat lain Allah SWT tak terima. I'tikaf dalam masjid, ni i'tikaf lain Allah SWT tak terima. Ya, okey, hak ni kita ni syarat semua saya minta suruh sebut ni takut kita lupa, kita ulas semua, ya ulas semua kita ingat syarat-syarat tawabit kita nak taat kita untuk ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu sallallahu alaihi yaqul al-muallif rahimahullah anna al-hanafiyyah millata Ibrahim. Tulis sini anna al-hanafiyyah millata Ibrahim. Bahasa Arab ni nak oyak dah takut silap bahasa Arab ni cara umum apa kecek orang kampung kecek orang kampung orang awam kecek bukan bahasa kita dah Hanafiyah ni peli dah kalau bahasa awam kalau kita pergi Mesir misalnya ada Hanafiyah wen Hanafiyah
Mana beli air nak ambil semaya, dia panggil Hanafiyah. Tapi kalau lurah kita ni kalau Hanafiyah, maksud dia agama. Agama dah, ad-din. Itu maksud Hanafiyah. Ya asal Hanafiyah ni bahasa Arab al-hanf atau al-hinf al-mail. Al-hinf ni kalau asal makna bahasa Arab ni kita apa panggil lekok, jauh. Tu cara dia. Tu bahasa Arab. Lepas tu mari dalam Quran sebut atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sebut dalam hadis, dia ada dua makna dah. Dia ada makna cara umum, dia ada makna cara khusus. Kalau makna umum ni agama. Agama Islam panggil Hanafiyah. Ad-din Islam dia panggil Hanafiyah. Kalau makna khas, makna yang dua, makna khas ni makna al-iqbal 'ala Allah bit-tauhid wal mail 'an kulli ma siwahu. Ikhlas ni ya sakut dengan kita terima terima hukum Allah Subhanahu taala, terima tauhid dan jauh pada syirik, itu dipanggil makna khas. Al-Hanafiyah al-khassah. Baik, kita nak i'rab Hanafiyah gapo sini? Apa ni millah Ibrahim? Annal Hanafiyah millah Ibrahim. Apa i'rab millah Ibrahim? Millata Ibrahim. Ma i'rabuhu? Piarti nahwu sini. Ya, kerti nahwu kita boleh tahu maksud dia. Biar tahu. Tak harus. Ya kerana gapo saya tanya nahwu sini kerana ya sini mai tolong faham makna dia. Sebab tu penting kita kena ngaji nahwu dah. Millah sini ya i'rab ya badal. Badal atf bayan. Panggil atf bayan atau badal kul min kul. Maksud dia tafsir Hanafiyah gapo? Gapo makna Hanafiyah? Tafsir dia millata Ibrahim. Sebab dia panggil atf bayan. Bayan Hanafiyah, gapo makna Hanafiyah? Millah Ibrahim. Millah Ibrahim ni agama Ibrahim. Agama Ibrahim atau din Ibrahim. Itu maksud Hanafiyah. Jadi muallif sini yagi ayat ta al-Hanafiyah millata Ibrahim. Yagi tafsir gapo? Yagi tafsir al-ma'na al-'am. Patu yagi khusus mula an ta'budallah wahdahu mukhlishan lahu ad-din. Itu makna khas. Dia sebut dua sini. Tapi kalau dia sebut millah saja, agama saja, dia jadi makna al-'am. Tapi sini yagi idafah, yagi sana agama pada Nabi Ibrahim jadi makna khas. Sini al-Hanafiyah al-muallif fassarha bima'nan khas. Sini Hanafiyah makna khas. Baik. Mari soalan sini. Saya nak tulis sini. Limadha udifat al-millah ila an-Nabi Ibrahim? Apa muallif Imam Muhammad bin Wahab ni yang di sana agama Ibrahim, apa tak sebut agama Nuh, apa tak sebut agama Isa, apa tak sebut agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama kita nak Islam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa lagi sebut Ibrahim? Man ya'rif al-jawab? Ini sakut dengan kaedah tafsir kok, kerana banyak-banyak ayat yang sebut lagu tu juga. Man ya'rif al-jawab? Faham soalan ni? السؤال واضح؟ أحسنت ما شاء الله أحسنت بارك الله فيك. Karena Nabi Ibrahim ni dia boleh kata ia satu Nabi Ibrahim aktsarul anbiya tahqiqan lit-tauhid wa bu'dan 'an asy-syirk. Nabi Ibrahim ni kita kata lebih nabi yang nombor satu lah, jauh pada apa? Pada syirik, dan dia tahqiq, dia tahqiq tauhid banyak dah. Baik, soalan mari soalan lain pula, soalan lain mari kata. Kalau Nabi Ibrahim
Nombor satu tahqiq tauhid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nombor satu ke? Sama nombor tu. Ibrahim pun nombor satu tahqiq tauhid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nombor satu ke? Sama dua ni. Jawab ya, mari soal jawab hak Rahim jawab ni. Kerana Nabi Ibrahim tu ayah tiap-tiap nabi, banyak-banyak nabi. Nabi boya Ishaq, Yaqub. Semua titih-titih Yaqub, Yusuf. Patu Ismail. Anak dia juga. Bah Rasulullah SAW masuk dalam titih Sayyidina Ismail. Duduk bawah Ibrahim juga. Jadi Nabi Ibrahim ni Abul Anbiya. Sebab tu Nabi SAW, Allah Subhanahu Taala dia sana agama pada Ibrahim alaihissalam. Dia ingat ayat-ayat tu. Ayat-ayat sakut dengan hak ni. Nah, Allah Subhanahu Taala sana agama pada Ibrahim alaihissalam. Man yazakar? Inna Ibrahim kana qanitan. Kana ummatan Ummatan qanitan lillahi hanifah. Tengok sebut hanifah. Jadi sebab yang tiga kita boleh jawab. Sebab yang tiga kerana ni uslub Quran. Ni cara Quran. Quran sebut lagu tu al-muallif, Imam Abdul Wahab ikut Quran. Turut Quran kerana Quran sebut Nabi Ibrahim. Lepas tu sebut hanifan. Jadi jawab yang tiga ni cara Quran. Thumma auhayna ilaika an tattabi' millata man? Millata dia sama ayat. Thumma auhayna an tattabi' millata Ibrahim hanifah. Ayat yang dua sebut gitu juga. Jadi banyak dalam ayat Al-Quran sebut hanifah, lepas tu sebut Ibrahim hanifah. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifah. Ini cara-cara Quran. Jawab tiga. Jawab yang empat. Sebab gapo muallif sebut nama Ibrahim alaihissalam? Kerana orang-orang musyrikin dulu itu, kufar Quraisy ke mana-mana, fak dia ni iftikhar. Iftikhar kata dia ni nasab Ibrahim. Dia ni titih Ibrahim. Fak dia apa ni panggil iftikhar. Gapo senayu iftikhar? Tidak senayu bahasa Arab iftikhar ni. Fak dia apa panggil iftikhar senayu, saya tak reti nak sebut. Dok puji bakar dia lah. Panggil apa? Nasab dia. Bangga. Apa? Bangga. Bangga ya. Dia bangga dengan nasab kerana dia titih Nabi Ibrahim. Apa kalau dia dok iftikhar dengan nasab titih Nabi Ibrahim? Kena ikut Nabi Ibrahim lah. Nabi Ibrahim akidah apa? Akidah tauhid. Akidah dia melarang syirik. Fakmu kena ikut Ibrahim lah. Jadi mari sebut tu kerana nak fak yang mikir. Fak kufar kau mikir. Mu titih anak Ibrahim. Mu makan mu saka irs Ibrahim. Kena turut Ibrahim lah. Sebab tu jadi munasabah idhafah pada Ibrahim. Kita ubah mula pak semua. Apa yang boleh sebut pak sana? Kita mula. Apa muallif pergi sebut Hanafiyah Ibrahim di sana pada Hanafiyah pada Ibrahim. Kita sebut empat perkara. Sebut mula. Satu. Ingat tak sana ni? Abul Anbiya. Abul Anbiya. Dua. Dia dakwah tauhid. Dia tauhid dia sempurna benar. Tiga. Tiga. Duduk Al-Quran. Ya, Quran sebut cara Quran. Pak. Apa ni? Ya, Rolik kufar Quraisy ni iftikhar. Kata dia ni titih Nabi Ibrahim. Zuriat Ibrahim. Kalau dia titih Nabi Ibrahim, zuriat Ibrahim, kena ikutlah Nabi Ibrahim akidah lagu mana. Tu empat perkara semua. Kasfi boleh tulis empat tu kerana masa depan kalau nak balik usaha ke. Nak buat guna syarah. Ya.
Ya kerana saya cari dalam kitab-kitab tafsir dah sebut ni, dalam kitab syarah akidah ada orang tak sebut lah, sikit orang sebut ni lah. Habis nak tasfir tulis lah tu dah. Ya. Kau apa dah? Okey. 5 minit lagi dah. يقول المؤلف رحمه الله اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. Ini kita kata tafsir ke apa ni? Am ke khas ni? Hanafiyah makna khas ke makna am sini? An ta'bud Allah. Khas. Perhera makna saya sebut ni kalau dia galik Hanafiyah, dia ada agama. Kalau dia tak sakut dengan ibadat Allah SWT, dia sebut secara umum atau din, agama. Tapi kalau dia mari tafsir, kita kena ibadat Allah SWT, kena ikut Allah SWT suruh taklimat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi hajar kita. Kalau dia sebut Hanafiyah, itu jadi makna khas. Dah, sini jadi muallif kita tafsir Hanafiyah tafsiran khasan. Baik, an ta'budallah. Sini ia sakut dengan ibadat. An ta'budallah, ibadat Allah Subhanahu taala. Patu dalam mustalah ibadat dah, noi apa kita tahu ni, ya mustalah ibadat ia guna dua mustalah. Kalau kita buka kitab fiqh, golek ia guna ibadat mustalah khas ni. Kalau kita buka kitab tauhid, ia guna mustalah ni. Kita kena tahu cara-cara. Setengah-setengah kita akidah ia guna dua mustalah. Kita tahu mana? Kita tahu dia siap kalimah sibak. Siap ni apa? Belum yang sebut ibadah, belum ya. Lepas tu lepas yang sebut ibadah, panggil siap atau sibak Arab panggil. Lepas tu mustalah ibadah ni ya ada dua. Satu, al-ibadah ya'ti bi ma'na ta'abbud bi fi'l al-awamir wa ijtinab an-nawahi mahabbatan wa ta'ziman. Itu mustalah yang satu. Itu dipanggil itlaqul ham. Itlaq am, cara kita ibadat Allah Subhanahu wa taala. Kita ibadat. Al-ibadah, kita buat ibadat. Itu satu mustalah. Kita buat ibadat lagu mana? Buat hak Allah Subhanahu wa taala suruh, dan kita tinggal hak Allah Subhanahu wa taala larang, dengan cara kita kasih pada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan cara kita besar Allah Subhanahu wa taala. Itu panggil ibadat. Ya, kerana kalau tak ada kasih Allah Subhanahu wa taala, tak ada besar Allah Subhanahu wa taala, tak ada harap, ibadat ni Allah Subhanahu wa taala tak terima. Ya, kerana ni panggil rukun. Arkan ubudiyatil qalb. Arkan ibadat hati kita. Ya, kena ada dalam ibadat kita. Dua syarat tu, tu syarat dah. Ikhlas mutaba'ah tu syarat. Ni rukun. Rukun ibadat. 3. 1 kita kena harap, rajak. 2 kita kena kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, mahabbah. 3 kita kena besar. Baru ibadat kita sempurna. Kalau kita ibadat dengan cara benci, Allah Subhanahu wa taala terima. Kalau kita ibadat Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa tak harap, takut mata, tak boleh juga nak jadi khawarij. Bahawa kita ibadat Allah Subhanahu wa taala dengan cara harap semua, kasih ke Allah semua, tak takut dia, tak boleh juga jadi murji'ah. Jadi sufiah. Sebab tu kita kena ingat, cara ibadat kita kena ada 3 rukun ni. Hak tu itlaq al-awwal. Itlaq al-awwal makna al-ibadah bermakna fi'lut ta'abbud. Kita buat ibadat. Hak ni golek dalam kitab akidah. Itlaq yang dua, atau makna yang dua, makna khas, al-muta'abbad bihi. Ibadat diri. Sebab apa semaya? Panggil ibadat. Puasa ibadat. Bukan cara semaya. Cara semaya suku. Cara semaya hak itlaq al-khas ni. Itlaq al-am. Al-itlaq al-khas al-muta'abbad bihi. Al-muta'abbad ni hak kita buat ibadat. Benar kita buat ibadat. Semaya panggil ibadat. Puasa panggil ibadat. Ajmal ta'rif, hak molek kali hak ta'rif bin Taimiyah, dia kata apa al-ibadah? Ismun jami'un lima yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal af'al al-batinah wal zahirah. Itu ta'rif dia. Nama-nama ni ibadat, nama-nama jamak penuh. Berkata masuk ibadat. Buat teh dengan badan kita ibadat. Hak zahir badan, hak batin hati, semua ni panggil ibadat. Luahlah mana ibadat tu? Am. Luah. Hak tu ta'rif khas.
Hak ni golek sakut lagi apa? Hak ni sakut dalam kitab fiqh. Golek. Hak nun golek sakut ngah kitab akidah. Karena kita nak ibadat Allah Subhanahu taala, nak ibadat Allah Subhanahu taala, dia nak sakut dengan akidah. Tak syirik pada Allah Subhanahu taala. Hak ni ya sakut dengan fiqh kan apa? Ke cara sembahyang ke mana, kita nak sembahyang ke mana. Hak tu ya golek ngah apa ni? Sakut paut dengan fiqh. Itu makna ibadah. Baik, kalau kita tengok ta'bir mu'allif sini, an ta'budallah wahdahu mukhlishan lahuddin. Sakut dengan mana? Ta'rif khas ke ta'rif am? Perhatian sana ni kena itu ulang mula. Ulang mula apa Ustaz? Mula. Satu, kalau kita bunyi kalimah ibadah, idza warada apabila sebut kalimah ibadah dalam kitab, dalam Quran, dalam sunat hadis, dalam sunat Nabi SAW, dalam kitab fiqh, dalam kitab akidah, ia ada dua itlaq, ada dua makna. Makna khas, makna am, mula-mula am. Makna am ni fi'lul ibadah. Kita buat ibadat. Panggil ibadat ke? Dah saya tulis tadi dah. Itlaq khas fi'l at-ta'abbud lillah bil mahabbah wat ta'zim wa raja. Kita buat ibadat ke Allah Subhanahu taala panggil ibadat juga. Kita buat ibadat. Al-itlaq al-am ya maknanya dua, itlaq am. Ada itlaq khas, ada tukar. Afwan, ini itlaq am dah asal ni. Fi'l at-ta'abbud ni itlaq am. Afwan. Itlaq al-am fi'l at-ta'abbud lillah. Al-itlaq al-khas al-muta'abbad bihi. Misal as-salah. Kita panggil semaya, bukan kita nak ibadat Allah. Semaya tu ibadat. Ibadat semaya, ibadat puasa, ibadat haji. Dia panggil ibadat ke? Hak tu al-muta'abbad dia tu dia panggil itlaq khas. Itlaq am kita ibadat Allah. Kita buat ibadat. Kita buat ibadat. Hak tu makna dia. Lepas tu hak sini hak muallif sebut sini. I'lam arsyadaka Allah anna al-hanafiyyah millata Ibrahim an ta'budallah. Ibadat hak mana sini? Ibadat khas ke ibadat am? Penting faham kaedah ni. Karena kita Am tak? itlaq am ahsan. Sebab apa itlaq am kaswi? Sebab ya goyak cara ibadat tu dengan ikhlas. Okey. Karena ia sakut bau dengan cara ibadat. Bukan sebut kata benda ni ibadat. Kan patutlah ni kitab apa kita nak ngaji ni? Kita nak ngaji ni kitab apa? Tak akidah ke? Akidah. Golek saya dah golek dalam kitab akidah kalau dia sebut ya maksud al-ibadah al-ammah. Tu kita nak tahulah. Lepas tu kalau dalam kitab fiqh golek dia sebut kitab ibadah khas. Dia sakut pau dengan cara semaya. Tu semaya apa ibadat semaya, lafzul ibadah untuk semaya. Tu hak fiqh. Kalau cara kita nak semaya nak ibadat dengan Allah Subhanahu taala dengan ikhlas dengan harap Allah SWT pahala kita besar Allah SWT, kita kasih kepada Allah SWT, tu oleh maksud dia ibadah ammah, ibadah ammah. Anta abudallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Dengan cara ikhlas. Tu ada 5 minit dah, kita buktilah insya-Allah dah. Kita hubung insya-Allah minggu depan di kalimah mukhlishan lahuddin. Kita cakap ikhlas. Lagu mana kita nak ikhlas atau makna ikhlas kalau sebut dalam kitab adab, kitab akhlak apa makna dia, kalau sebut ikhlas dalam kitab fiqh apa makna dia, kita minggu depan insya-Allah. Lepas tu lagu mana kita nak apa ni faedah gapo kita ikhlas, kalau kita ikhlas apa boleh kesal ikhlas tu kita cek insya-Allah minggu depan bismillah subhanahu wa taala. Uti sini pada ni kita uti
mukhlishan lahuddin. InsyaAllah lepas tu kita pergi pada ijazah. Ijazah hadis insyaAllah. Minta Faida tulis nama kerana Ustaz Kasfi nak buat sabat ni kita khas untuk ijazah, lepas tu nak buh nama hak kita hadis hari ni. Hadis hari ni hak kita nak ijazah ni masuklah hadis mutawatir. Hadis ni penting dalam masa ni kerana masa ni masa social media. Masa mudah nak sebar berita. Lepas tu setengah-setengah fak kita ni ya tak teh hadis. Ya sebar selalu dah. Sebar hadis, tak teh hadis. Boleh hadis tu palsu, hadis maudhu', hadis dhaif. Tu sebar. Orang yang amal dengan hadis palsu tu ya jadi ya sebab salah orang tu jadi dolal orang tu. Sebab tu kita kena ingat. Hadis ni mari kita sekat lah. Kita faham kata ingat sikit kita tak boleh duk hadis palsu duk sebar dalam Facebook, duk sebar dalam line. Dalam ijazah hadis ni Ustaz tulis ma minkum min ahadin ni. Dia letak nama hadis. Bukan min kadzaba. Salah tu kali. Salah tukar. Salah dah. Man kadzaba alayya dah. Tak apa saya tak apa Ustaz tamu lah apa. Tapi hak ni kena dah lah. Hak ijazah ni. Yang hadis yang hak kita ijazah hadis yang apa hadis lah ni? Tak ingat apa hadis dah. Ni yang 5 Ustaz. Ni yang 5. Hak yang 4 tu saya baik dah hantar kau tu dah. Ya saya busyak dah. Bila baik Kasfi tulis nama pelajar lepas tu hantar. Lepas tu akhir sudah kita ngajar semua tu berapa hadis semua kita buat kita beri kat belajar lah kita tu. Lepas tu Kasfi nak jual, boleh tak? Nak ambil duit, beri kat Ustaz. Boleh tak? Nak jual ke nak ni ikutlah. Saya tak seri duk jual. Tapi kalau nak buat kitab, okey, molek tak? Jadi budak nak budak hak tak ngaji hadis ni, ambil kitab ni mai jumpa saya. Nak minta ijazah, boleh tak? Hak mai ngaji dah, alhamdulillah. Boleh tu dah. Boleh apa panggil? Boleh ijazah dah. Ya. Hadis ni, hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyu'id li janbihi madja'an minan nar. Ya ada banyak lafaz, ada man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar dah. Tapi lafaz hak saya ambil ijazah sama syekh saya, man kadzaba alayya muta'ammidan falyu'id li janbihi madja'an minan nar. Lagu tu hadis ya. Ya hadis ni kalau siapa bahau disebar hadis hak palsu, tak teh hadis palsu, bahau, tipu hadis Nabi SAW, maka Allah Subhanahu Wa Taala cedek pak duk dia dak pinakon. Ya. Aqulu walillahil hamd, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsiran amma ba'd. Hadhihi ijazati fil hadith ujizu biha ikhwani at-talabah طلاب كتاب ثلاثة الأصول ما أجازني به شيخي أبو الفتاح راوة قال شيخنا عمر بن حمدان المحرسي أخبرني به السيد علي الوتري قال أخبرني الشيخ عبد الغني المجددي قال أخبرنا الشيخ محمد عابد قال أخبرني عمي الشيخ محمد حسين بن محمد مراد الأنصاري عن أبيه عن الشيخ محمد هاشم بن عبد الغفور السندي عن الشيخ عبد القادر مفتي مكة عن الشيخ حسن العجيمي عن الشيخ أحمد القشاشي عن محمد بن أحمد بن حمزة الرملي عن القاضي زكريا الأنصاري عن الحافظ ابن حجر. Di sana kita ni siapa Ibn Hajar? عن أبي إسحاق التنوخي عن أبي أحمد طالب الحجار عن أبي الفضل جعفر بن علي الهمداني عن القاضي الشريف أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن العثماني عن أبي الحسن علي بن مشرف عن أبي القاسم عبد العزيز بن حسن بن إسماعيل الضراب عن أبيه أخبرنا أبو جعفر أحمد بن إسحاق بن البهلول القاضي أنبأنا إبراهيم بن حمزة عن عبد العزيز بن محمد الداوردي عن أسيد بن أسيد هو البراء عن أمه قالت قلت لأبي قتادة رضي الله عنه ما لك لا تحدث عن رسول الله كما يحدث الناس. Mama Barak ni, Barak ni tanya Qatadah, apa mu tak ngajar hadis supaya orang biasa duk ngajar hadis tu. Supaya orang duk ngajar lah, supaya orang ulama duk ngajar. Ya sebut kata dia
faqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut kata apa? Man kadzaba alayya muta'ammidan falyu'id li jambihi madja'an minan nar. Dia takut hadis ni lah, sebab tu dia tak wani nak ngajar hadis. Takut hadis ni hadis palsu, tipu, bohong. Lepas tu maka Allah SWT cedek pak duk nak pinaka. Ujizukum hadzal hadis wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.